Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dikurniakan peluang untuk kita sama-sama pada hari ini kita berkumpul untuk kita kita berkumpul berjumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat di taman-taman syurga yang Allah kurniakan di atas muka bumi Allah. Saya doakan semua dalam keadaan sihat dan semua dalam dipermudahkan segala urusan. Siapa ada kenduri lagi? Ha? Tak ada kan? Besok ada kan? Wah, Kak lama tak jumpa kan? Apa ni? Busy tak apa kak. Kita pun dah dekat akhir-akhir tahun kan. Lepas ni ramai lah kot pergi bercuti balik kampung semua kan. Tapi hati-hatilah sebab cuaca sekarang ni tak berapa mengizinkan sangat kan. Kalau nak pergi tu jangan pergi belah-belah, pergi pantai ke apa benda ke, tak sesuai lah. Sungai, kalau sungai tu takut apa, macam kat kepala air kan. Kepala air tu merisau kan lah. Kalau ibu-ibu tengok sekarang ni, ramai orang yang meninggal dalam keadaan mengejut kan. Kita baru ni dah tengok apa ni, yang ahli parlimen bom mortar tu, kalau siapa tahulah kan. Kita tengok-tengok dia berkempen, punya happy, punya gembira semua. Tiba-tiba tak lama lepas tu meninggal dunia. Dan dah menang dah kan, dah menang pilihan raya semua. Lepas tu tiba-tiba meninggal dunia. Tak sempat lagi dia nak agak sumpah sebagai adun dekat Sabah semua, tapi Allah tarik dia punya nyawa. Dan macam-macam kisah-kisah yang di sebalik perwatakan. Yelah, kita tengok bom, kalau siapa yang mengikuti parlimen tu tahulah bom mortar ni jenis macam mana. Dia jenis agresif, jenis cakap kuat. Yelah, dia orang Sabah, orang Sungai Sabah ni orang macam cakap, orang berani-berani lah, pemberani-pemberani kan. Lepas tu bila dia meninggal dunia, macam-macam cerita kebaikan yang kita dengar daripada dia. Macam mana dia tolong orang. Yelah, kita tak boleh nak nilai orang tu daripada rupa. Sebab tu Allah kata, Allah tengok daripada kita punya ketakwaan. Sebab tu masuk syurga di atas ketakwaan dan redha Allah, bukan sebab rupa. Kalau sebab rupa, ramailah ustaz-ustaz masuk syurga. Tapi sebab bukan disebabkan rupa, Allah pilih takwa, macam-macam orang boleh masuk syurga. Sebab Allah ciptakan kita manusia atas muka bumi ni memang nak bagi kita syurga. Sebab tu ada dalam hadis yang mana ada seorang perempuan yang pelacur ni, yang Allah beri dia masuk syurga sebab dia bagi minum air kepada anjing. Maksudnya kat sini, Allah ni maha kasih kepada kita hamba-hamba ni kan. Allah memang nak bagi kita syurga, tapi jalan macam mana? Ada orang yang masuk syurga sebab jalan suka bagi makan orang kan. Ada orang yang masuk syurga sebab suka tolong orang. Ada orang yang masuk syurga sebab suka menyenangkan hati orang, memudahkan urusan orang. Macam-macam cara Allah nak bagi kita masuk syurga. Allah tu adil. Sebab tu diciptakan manusia ni berlainan. Ada orang yang pandai bercakap contohnya saya lah kot. Tapi buat kerja balas kan. Allah bagikan macam-macam. Okey, kau boleh cakap, kau ni lah, kau sampaikan ilmu. Kau boleh buat kerja, kau buat kerja yang boleh melalui kerja. Kau bersihkan kawasan ibadah. Lepas tu kau buat kerja yang menggunakan tenaga. Kau pandai menggunakan kau punya akal untuk buat kreativiti dan sebagainya. Kau buat benda-benda yang kreatif. Dan apa yang lebih mengejutkan kita, bom mortar tu, yang orang duk kutuk-kutuk dia semua macam-macam tu, dia meninggal malam Jumaat. Malam Jumaat tu orang cakap, bukan orang cakap lah, Nabi cakap itu antara tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni dalam keadaan baik. Mati sakit punya juga. Mati sakit tu Allah dah ampunkan dosa dia kan? Jadinya memang kita kat dunia ni tak boleh nak judge orang. Tengok orang tu lain macam sikit, kau ni kita tak boleh.
Kita semua kena bersangka baik dengan orang. Hari ini saya nak share sikit lah, sebelum kita pergi pada tajuk kita kan. Apa tanda-tanda kematian yang baik, husnul khatimah. Ni saya ambil daripada website Jabatan Mufti, supaya kita tahu dan kita boleh buat lah. Dia ada dalam satu hadis Nabi yang kita pernah baca minggu sebelum ni. Kalau siapa yang datang, siapa yang meninggal dalam keadaan berwuduk dikira sebagai mendapat pahala mati syahid. Itu cara paling mudah lah. Siapa yang rajin, jagalah wuduk. Jaga wuduk sampai meninggal dunia. Saya pernah jumpa satu hamba Allah ni memang jaga wuduk. Memang jaga wuduk sepanjang hidup dia. Dan akhirnya bila dia meninggal dunia, memang dia meninggal dalam keadaan wuduk. Kita tahu sebab dia berwuduk tu sebab sebelum dia meninggal tu dia cakap dia nak semayang sekejap, semayang sunat. Dia terus semayang, tak lama betul meninggal dunia. Maksudnya kat sini, kalau kita buat benda tu sepanjang hidup kita, Allah akan bagi macam mana usaha kita, insya-Allah. Jadi kalau kita cuba biasakan diri kita untuk berwuduk sepanjang masa, memang payahlah kan, dengan penyakit tiba-tiba angin dalam badan banyak semua kan. Tapi kalau kita cuba usaha, insya-Allah Allah akan bagilah apa yang kita nak tu. Sebab apa yang kita niat tu sebenarnya kita doa. Contohlah, ya Allah, aku nak mati dalam keadaan wuduk, dalam mati syahid. Walaupun kita tak doa kat tangan, tapi Allah dengar semua doa kita secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi doalah yang baik-baik, mintalah dengan Allah, sebab Allah tu maha memberikan apa yang kita nak, insya-Allah. Dan kita doakan juga kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita buat amal ibadah. Start hari ni kita terus amalkan berwuduk, pergi mana-mana berwuduk. Kalau dah terketut tak boleh buat apalah kan, ambillah wuduk semula kan. Tapi kita cuba amalkan sepanjang hidup kita tu dalam keadaan berwuduk, insya-Allah. Baik, apakah tanda-tanda orang yang mendapat keadaan husnul khatimah? Yang pertama, orang yang mendapat husnul khatimah ni, yang pertama sekali Nabi SAW kata, yang pertama orang tu mestilah seorang yang beragama Islam. Kalau sebelum dia meninggal dia dah murtad, walaupun dia apa benda yang dia buat sebelum ni tak dikira sebagai keadaan husnul khatimah. Orang yang pertama yang dikira sebagai husnul khatimah adalah orang yang di akhir hayatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang di akhir perkataan hayatnya la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Itu antara tanda yang pertama orang yang mendapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, yang kedua, mati pada hari atau malam Jumaat. Maksudnya siapa yang meninggal dunia pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat dianggap antara tanda-tanda orang yang mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu wahu fitnatul qabri." Yang bermaksud, tidak ada orang Islam yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumaat kecuali Allah akan melindungi daripada fitnah kubur. Maksud kat sini, siapa yang meninggal pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, itu antara tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia dijauhkan daripada fitnah kubur. Apa dia fitnah kubur? Fitnah ni bahasa Arab lah. Dia punya kalau terjemahan bahasa Melayu dia azab lah, azab kubur. Sebab adalah satu hadis Nabi bagi tahu ada orang yang boleh terlepas daripada azab kubur, tapi himpitan kubur tu tak ada orang yang boleh lari himpitan kubur. Saya baca dalam kitab Ibn Qayyim, Nabi SAW masa dia tanam anak dia Ruqayyah tak silap, Nabi dengar bunyi himpitan kubur tu kepada Ruqayyah anak dia, dan Nabi bagi tahu tak ada orang pun kat dunia ni akan boleh lari daripada himpitan kubur. Saya pun tak faham himpitan kubur macam mana, tapi azab kubur ada orang yang boleh mengelak daripada azab kubur. Azab kubur ni macam ni,
Ada orang yang meninggal dunia, dia terus ditunjukkan dengan tempat dia dekat neraka. Ada orang yang dekat kubur, dia terus nampak tempat dia dekat syurga. Ditayang oleh Allah. Lepas kita dah masuk kubur, kita diangkat, kita didudukkan. Dia macam ni tau, bila meninggal dunia, saya beritahu dalam hadis, bila kita meninggal dunia, kita akan kita akan didudukkan, dan roh kita akan naik ke atas langit. Naik ke atas langit untuk apa? Untuk apa naik ke atas langit? Untuk berjumpa dengan Allah lah, tapi bukan berjumpa lah, untuk bertemu dengan Allah. Sepanjang perjalanan tu, kalau kita orang yang baik, maka semua malaikat-malaikat yang melihat roh kita tu akan cakap, ni si fulan, si fulan. Mereka akan panggil kita dengan nama yang kita suka. Sepanjang perjalanan, dan mereka akan cakap, dia ni orang yang baik. Lepas tu kalau kita orang baik, kita akan diturunkan semula ke kubur kita, dan barulah kita akan menikmati semua nikmat-nikmat dalam kubur. Kalau kita orang yang beriman. Kalau kita orang ahli neraka, kita akan naik dalam keadaan kita semua malaikat akan mencela kita. Orang cakap dia ni zalim, dia ni suka membunuh orang ke apa benda semua. Dan kita, tu yang orang cakap main tergantung tu. Tapi tak adalah tergantung, dia akan di soal jawab di dalam kubur tadi tu. Dan selepas masuk ke dalam kubur, kita akan dihidangkan dengan permaidani daripada syurga. Macam mana permaidani dalam syurga? Tak boleh dibayangkan. Sebab syurga ni beyond daripada apa yang kita fikir, beyond daripada apa yang kita rasa, beyond daripada apa yang kita lihat. Tidak terbayang. Cerita Bung Motar tadi tu, dia meninggal pada malam Jumaat. InsyaAllah dia termasuk dalam keadaan husnul khatimah dan dilindungi pada fitnah kubur. Seterusnya, tanda yang seterusnya adalah mengucap 2 kalimah syahadah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Macam tadi itulah, siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada ulama' yang membahaskan, kalau kita sebut Allah saja ke, boleh tak? Sebab kita masa nazak tu tak boleh kan sebenarnya nak sebut la ashhadu alla, tak boleh dah. Memang tak boleh dah. Sebab masa tu dalam keadaan kritikal, kita rasa macam ada orang mencukik kita lah, kita rasa semua benda tak tiba-tiba tekak. Yalah, cuba kita bayangkan kita sakit tekak, yang tak minum air lama, macam mana rasa nak bercakap tu. Itu pun dah mengganggu kita punya kelakuan kita nak bercakap. Ini masa sakaratul maut lagi lah teruk. Ada ulama' yang bahaskan, kalau kita sebut Allah saja ke termasuk tak? Ulama' kata masuk. Maksudnya kalau kita nak meninggal tu, kita sebut Allah, Allah, Allah. Kita bersaksi bahawa Allah tu Tuhan kita. InsyaAllah kita akan masuk dalam golongan orang yang berdapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang yang meninggal dunia, kalau perasan lah, kalau siapa yang pernah pergi melawat orang meninggal dunia, pernah tengok orang meninggal dunia, macam-macam kelakuan. Antaranya, dia panggil-panggil, mak, biasa tengok. Siapa biasa tengok? Pernah tengok kan? Tiba-tiba sebab bila kita meninggal dunia, kita akan digoda oleh syaitan masa waktu tu. Syaitan akan datang kat kita, ni mak kau sekarang ni. Dia kata ni mak kau, datang dalam bentuk rupa mak kita. Dan dia ajak kita, mate lah ikut mak, masuk dalam agama mak, kau akan masuk dalam syurga syaitan lah kan. Lepas tu kalau kita terleka, masa tu kita dalam keadaan sakit, ibu-ibu, jadinya tak uncontrol. Tapi kalau kita punya i'tiqad, kita memang Allah saja, kita tak ikut lah. Sebab tu lah ada orang masa time meninggal dunia tu, dia sebut mak. Memang syaitan menyerupai mak dia supaya nak ajak dia jangan mengucap la ilaha illallah ataupun sebut nama Allah. Jadi daripada sekarang ni kita dah tahu. Jadi bila sampai waktu tu, harapnya boleh ingat lah. Tu yang kadang-kadang kalau orang yang tak tahu, dia kata dah mengacau pula kan. Bukan mengacau, dia tengah diganggu. Jadi kita yang tahu ni, sebagai contoh lah, kita nampak mak kita ke adik-beradik kita lah yang kena usaha pergi bisikkan kat dia, kak jangan sebut macam tu kak, sebut la ilaha illallah. Kalau dia nampak dia memang tak boleh sebut, cakap Allah kak, Allah. Saya pernah teman atuk saya, dia dalam keadaan sangat nazak. Kita tahu bunyi nazak ni macam orang yang macam lembu nak kena sembelih tu, yang nafas
Itu nafas nazak tu. Kita kalau jumpa orang dah sakit macam tu nazak tu. Cakap dengan anak, janganlah tinggalkan bapak kau tu. Kita orang cucu-cucu ni bergilir-gilir cakap tu, sebut Allah tu, Allah, Allah. Atuk saya sampai ke akhir sebut Allah, Allah, Allah. Mula-mula kalau dengar macam tu, tengok dah dia macam tu, jangan tinggalkan lah. Jangan tinggalkan lah. Kalau kata dia sihat pun alhamdulillah, tapi kalau kata dia pergi tu dalam keadaan dia ingat Allah. Bagi dia dalam suasana dia ingat Allah. Contohnya kalau dia kat rumah, bukalah Al-Quran kan, supaya dia dengar benda tu. Jangan pula kat dalam ayah atuk kita tengah nazak, kita kat luar pula tengah tengok Netflix kan, cerita Squid Game ke apa benda kan. Kan atuk kita pun tekut neng dah payah pula. Kita lah orang yang sihat ni lah kena mempengaruhi suasana tu. Jangan buka TV, jangan ada hiburan. Janganlah kat sebelah dia tu. Dah sekarang ni zaman phone. Temi lah dah buka TikTok. Orang tu tengah nazak keluar lagu Jamilah pula dah. Sudah. Orang tu pun confused. Nak nyanyi Jamilah ke nak sebut Allah? Dia pun dah confused kan. Kita lah orang yang sihat ni lah yang kena tolong orang yang sedang nazak tadi tu. Baik, seterusnya tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah adalah meninggal dunia dalam keadaan yang berpeluh dahinya. Kalau kita tengok orang tu meninggal dunia dalam keadaan dahi dia berpeluh, itu dalam keadaan husnul khatimah. Ini bukan ulama cakap, ini Nabi yang beritahu. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Mautul mu'mini bi'arfi jabini." Tanda kematian bagi seorang mukmin ialah berpeluh dahinya. Kalau kita tengok orang tu meninggal dalam keadaan berpeluh dahinya, insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baik, seterusnya, sebelum dia meninggal dunia, dia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Maksudnya kat sini, orang ni sepanjang hidup ni kita semua tahu memang kaki huha-huha apa semua. Tiba-tiba 2 minggu sebelum nak meninggal dunia, tiba-tiba dia jadi berubah, jadi seorang yang baik. Dia solat, dia berubah ke arah kebaikan. Itu antara tanda-tanda yang Nabi bagi tahu orang itu termasuk dalam keadaan husnul khatimah. Ini berdasarkan pada hadis Nabi yang bermaksud, jika sekiranya Allah menginginkan kebaikan terhadap hamba-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikannya sentiasa melakukan amal. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya bagaimana dia menjadikannya sentiasa melakukan amal. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Ingat tak satu hadis Nabi yang 2 malaikat berebut, satu malaikat rahmat, satu malaikat saya lupa malaikat apa yang berebut lah nak bawa pergi mana ke jenazah roh ni. Satu orang tu dia sejengkal lagi nak ke arah kemaksiatan, satu lagi sejengkal lagi ke arah kebaikan. Yang seorang yang nak ke arah kebaikan ni, dia macam tadi itulah dalam yang saya cerita tu. Dia masa time hidup ni memang teruk, berzina, main warak semua. Tapi sebelum dia nak meninggal dunia, dia nak pergi bertaubat tu, dia meninggal dunia. Dan malaikat kira-kira lagi sejengkal lagi nak sampai ke tempat yang dia nak pergi tu. Dia nak pergi mungkin buat ibadah dan sebagainya. Satu lagi ni ahli ibadah, dia beribadah daripada muda sampailah dia nak meninggal dunia tu. Tiba-tiba satu hari Allah detikkan dia untuk melakukan maksiat, dan dia nak pergi melakukan maksiat tu, satu jengkal lagi nak pergi ke tempat maksiat tu, dia meninggal dunia. Orang tadi yang abid tadi ni, ahli ibadah ni masuk ke dalam neraka. Ahli maksiat yang baru berhasrat, dia nak pergi ke tempat melakukan ibadah, dia meninggal dunia, dia masuk ke dalam syurga. Itu antara cerita-cerita yang dalam hadis lah berkenaan macam mana orang yang diberikan hidayah sebelum dia meninggal dunia adalah tanda-tanda orang yang mendapat husnul khatimah. Seterusnya, orang yang berasa gembira dan senang hati untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda,
Man ahabba liqa'allahu ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahu karihallahu liqa'ahu. Yang bermaksud sesiapa yang menyukai bertemu dengan Allah, Allah menyukai bertemu dengannya. Siapa yang rasa dia suka bertemu dengan Allah, Allah suka untuk bertemu dengannya. Maka dan barang siapa yang merasa berat hati untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga berat hati untuk bertemu dengannya. Siapa orang yang gembira bertemu Allah ni, yang kita boleh nampak dekat atas muka bumi ni? Siapa? Contoh yang jelas banyak. Sekarang ni lah, lepas perang Gaza ni kita nak tengok banyak lah orang-orang yang mati syahid lah. Semua mati dalam keadaan gembira, tersenyum bertemu dengan Allah. Sebab diorang rasa puas. Sebab tu ada dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam tafsir asbabul nuzul, yang mana ada orang yang mati syahid ni, dia akan duduk dalam kepala burung hijau. Dia akan berlega-lega di syurga sekarang ni sampai hari kiamat. Asbabul wurudul hadis tu sebab Abdullah bin Haram ni dia pergi berperang. Saya tak ingat perang mana lah. Dan kemudian dia mati syahid. Dan selepas dia mati syahid ni, dah mati syahid terbunuh ni, dia minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak aku nak hidup semula? Aku nak bagi tahu dekat kawan-kawan aku ni yang seronok mati syahid ni. Dan diorang semua kena berjihad mati syahid. Allah kata tak boleh lah. Bila dah mati tu matilah, tak boleh nak hidup semula. Jadi itu turunlah asbabun nuzul berkenaan hadis dan berkenaan Al-Quran tersebut. Baik, macam mana kan kita nak rasa gembira bertemu dengan Allah? Macam mana? Takut kan nak mati? Boleh tak kita rasa takut nak mati? Ulama beritahu boleh rasa nak takut nak mati, tapi kita sebagai seorang Islam, kita kena rasa gembira bertemu dengan Allah. Walaupun kita rasa kita rasa sedih dan sebagainya, tapi kita kena rasa gembira nak bertemu dengan Allah. Macam mana kita nak rasa kita boleh gembira bertemu dengan Allah? Masih macam ni? Macam mana? Ikut apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Saya baca dalam satu kitab, dia kata kalau kita nak rasa kita bergembira bertemu dengan Allah, setiap kali kita solat itu kita rasa macam kita tengah bercakap dengan Allah. Kita merasai solat kita. Setiap kali kita berdoa, kita rasa apa yang kita doa. Setiap kali kita berzikir, kita rasa apa yang kita zikir. InsyaAllah perasaan gembira bertemu dengan Allah tak akan datang. Orang cakap senang cerita, kemanisan beribadah lah. Kalau dapat kemanisan beribadah tu, insyaAllah kita akan rasa gembira untuk bertemu dengan Allah. Macam mana nak dapat kemanisan beribadah? Ada orang yang memang kita tengok dia tongkat terbalik, tapi dia tak dapat kemanisan beribadah tu. Khusyuk lah. Khusyuk, faham. Kalau solat tu faham Allahu Akbar, tahu maksud dia apa. Allahu Akbar kabira, tahu maksud satu-satu. Tak susah apa sekarang ni. Sekarang ni chat GPT je apa maksud doa iftitah, dia keluar lah semua. So kita belajar, kita tengok kat situ kan. Bila kita sebut tu kita tahu, kita faham. Sebab solat ni sebenarnya kita bercakap dengan Allah kan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang solat dengan betul, habis solat muka dia tenang, relax, sebab dia dah puas. Dia dah meluahkan segala-galanya kepada Allah. Jadi tak ada apa masalah dekat atas muka bumi ni yang Allah tak boleh selesaikan. Sebab Allah ni dia maha kaya kan. Kita jangan nak mengharapkan kepada manusia, sebab manusia ni sembang je pandai. YB boleh tak tolong saya selesaikan masalah anak saya ni, tak cukup duit semua? Boleh. Kita pergi lagi 2 minggu, boleh. Tak dapat pun. Sebab siapa yang menyelesaikan masalah kita? Allah yang selesaikan masalah kita. Jadi mintalah kepada Allah, mulai hari ni cubalah usaha untuk tahu apa yang kita baca sepanjang kita solat. Al-Fatihah tu maksud apa kan? Kalau surah tu payah sangat nak hafal, tak apalah, Qul huwallahu pun kita tahu maksud Qul huwallahu pun lagi baguslah. Lepas tu setiap kali mengaji, bacalah maksud dia. Janganlah kita asyik nak, biarlah bagus kita belajar Al-Quran dengan tajwid dan sebagainya, sebab itu memang disuruh oleh Nabi SAW. Tapi bila dah pandai tajwid, bacalah maksud terjemahan tu, boleh kita faham apa yang kita baca setiap hari. Sebab Al-Quran ni adalah satu mesej daripada Allah. Dia bukannya suruh kita baca, lepas tu bila ada orang sakit kita ruqyah,
pakai Al-Quran semua, bukan itu salah satu lah. Tapi yang paling penting Allah nak hantar mesej kat kita, nak cerita kat kita pasal kebesaran dia dan sebagainya. Seterusnya, antara orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ialah orang yang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan perut. Berkaitan dengan perut, sakit perut. Kita biasa dengar orang sakit perut kan, meninggal dunia. Sebab sakit perut ni sangat-sangat sakit lah, sangat-sangat sakit. Sakit perut ni diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang bermaksud barang siapa yang mati akibat daripada penyakit berkaitan perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Syahid tu tak payah pergi perang pun, sakit perut syahid. Yelah macam kena tikam lah kot kan. Dia punya rasa macam mana tak tahulah, wallahu alam. Tapi bila Nabi dah janjikan tu, mati syahid dah. Mati syahid. Ada seorang sahabat saya, dia sakit perut tu, doktor tak boleh diagnose sakit apa lah. Sampai isteri dia bawa pergi jumpa perawat Islam apa semua, kata ada macam-macam lah, ada orang hantar lah apa semua. Dan akhirnya pergi ke hospital, doktor kata dia punya organ dalaman dia dah rosak, so tak boleh nak proses kat perut tu. Dan doktor kata bawa balik rumah, jaga kat rumah. Sampai rumah terus meninggal dunia. Alhamdulillah dapat mati syahid. Kita tak tahulah, kita doakan samalah. Seterusnya, meninggal dunia dalam keadaan mati lemas. Mati lemas pun termasuk husnul khatimah juga. Jatuh bangunan dan syahid di jalan Allah. Mati lemas, bukan lemaskan diri cerita ni betul ibu-ibu. Sebab ada, kalau ingat tahun 2023 ada seorang perempuan, budak perempuan dekat sekolah berdekatan rumah saya. Dia ni salah satulah, dia jatuh bangun, dia orang tanya dia kenapa dia jatuhkan diri dia daripada bangunan yang tinggi. Sebab dia meninggal tau. Kawan-kawan dia bagi tahu, saya ulang baliklah cerita tu nak bagi faham. Budak ni dia meninggal, orang dakwa dia bunuh diri lah. Sebab dia jatuh daripada tingkat 3 bangunan sekolah, tengah sekolah, hari Jumaat bulan Ramadan. Lepas tu orang dakwa dia bunuh diri lah. Sebab mungkin ilmu pengetahuan dia kurang. Bila dia siasat kawan-kawan dia apa semua, adik-beradik dia selalu cakap macam ni, ibadah meninggal hari Jumaat bulan Ramadan. Lepas tu dalam hadis kata jatuh bangunan termasuk dalam mati syahid. Jadi apa yang budak tu buat, benda ni salah, jangan ikut pula. Ni bunuh diri. Sebab bunuh diri ni tak dikira mati syahid. Bunuh diri ni dia dah level lain dah. Budak ni pun terjun daripada bangunan. Dia berasa kalau dia mati dalam keadaan macam tu, dia dapat mati syahid. Sebab apa dia buat macam tu? Bila siasat lagi, itu yang pertama lah. Rupanya family dia ada masalah. Mak ayah dia bergaduh setiap hari kat rumah. Setiap kali balik dia stres. Dia kata dia stres, mak ayah dia bergaduh. Dalam proses perceraian kat mahkamah lah, Gaduh. Jadinya tu yang dia bagi tahu dekat kawan dia, best kalau meninggal hari Jumaat bulan Ramadan, lepas tu jatuh bangunan, mati syahid. Dia kata mati syahid. Tapi semua orang tak dapat nak fikir apa dia buat. Satu hari budak ni keluar kelas, dia kata nak pergi tandas. Tiba-tiba orang semua dengar bunyi perpam, bunyi kuat. Tengok-tengok budak tu dah meninggal kat bawah, pecah kepala. Saya pergi semayang Jumaat, tengok polis tengah buat apa, yang tu lah, lilitan merah dekat keliling kawasan tu kan. Tengok mak ayah dia menjerit, menangis. Yelah, mak ayah mana yang tak sedih tengok anak dalam keadaan macam tu kan. Lepas tu, itulah, daripada diorang dia bergaduh-gaduh nak bercerai, jadi tak bercerai lah. Tu asbab diorang lah. Kita doakan supaya budak tu itulah, sebab kita anggap dia tak faham lah. Kita tak boleh kata dia nak bunuh diri. Mungkin dia tak faham, dia tak ada ilmu. Sebab ada dalam satu hadis Nabi, saya pernah baca sebelum ni, ada seorang hamba Allah ni zaman dulu. Dia ni seorang hamba yang sangat takut pada Allah. Dia kata, aku takut sangat nak jumpa dengan Allah ni, sebab aku takut kena azab. Jadi apa yang dia wasiatkan kepada anak-anak cucu dia, dia kata, kalau aku mati, aku nak kau bakar mayat aku dan kau taburkan
abu-abu mayat aku ni ke 100 tempat supaya Allah tak boleh cari aku dah. Ni hadis tau. Dalam hadis. Lepas tu Allah pun masa dekat mahsyar, Allah tanya, kenapa kau bunuh diri? Dia kata, aku bunuh diri kerana aku takut padamu ya Allah. Dan Allah ketawa dalam Allah punya keadaan lah. Jangan kita samakan ketawa kita pula. Tak boleh. Kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kita harap budak tu pun samalah. Sebab dia tak tahu, kita harap Allah tak adil lah hukum dia masuk ke dalam neraka, insya-Allah. Jadi orang yang mati lemas masuk dalam dikategorikan sebagai husnul khatimah dan dapat pahala mati syahid. Kedua, orang yang jatuh bangunan. Yang ketiga, orang yang mati syahid di jalan Allah. Mati syahid jalan Allah macam mana? Pergi berperang. Seketika hendak pergi mencari nafkah untuk keluarga, mati syahid. Suami pergi cari nafkah keluar, dia pergi kerja, on the way nak pergi kerja, jatuh motor meninggal, mati syahid. Mati syahid. Lagi apa lagi? Pergi belajar ilmu, meninggal, mati syahid. Banyak. Sebab tu saya kata Allah ni maha penyayang kepada kita. Dia bagi pelbagai cara untuk cara kita masuk syurga. Seterusnya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan anak. Ni ramai, zaman dulu ramai. Zaman dulu kalau dengar orang tak meninggal dunia sebab melahirkan anak ni, jarang-jarang lah. Betul tak? Kan? Biasa kan? Sebab mak saya cerita zaman dulu sebab tak ada sistem, lepas tu tak ada penjagaan rapi dan sebagainya. Boleh melahirkan anak sihat, tapi lepas tu meroyan meninggal dunia. Macam-macam. Ini pun antara salah satu yang dijanjikan oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seorang muslim yang terbunuh dikira sebagai seorang syahid. Kematian akibat wabak taun juga sebagai syahid. Kalau ada wabak apa-apa pun, termasuk wabak taun, Covid, dikira mati syahid. Wabak apa-apalah. Kalau apa-apa wabak ni penyakit yang berjangkit kepada semua tempat. Contoh yang paling kita dapat lihat, Covid lah. Siapa yang meninggal masa Covid, mati syahid lah. Sebab wabak, meninggal dalam keadaan wabak. Kematian kerana sakit perut, mati lemas, dan seorang wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan anaknya dikira sebagai mati syahid. Jadi siapa-siapa wanita yang meninggal dunia selepas melahirkan anak dikira sebagai mati syahid. Seterusnya, meninggal dunia kerana mempertahankan harta dan maruah dirinya. Saya baca maksud terus. Nabi SAW bersabda, jadi hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang hendak mengambil hartaku? Baginda SAW bersabda, jangan engkau berikan hartamu. Kalau orang nak ambil harta kita, Nabi kata jangan engkau berikan harta kita. Bagaimana kalau dia melawanku? Nabi SAW bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Nabi SAW bersabda, engkau mati syahid. Bagaimana pula kalau aku yang membunuhnya? Baginda SAW, dia akan di neraka. Dalam hadis ni bagi tahu bagaimana kalau orang tu sedang mempertahankan hartanya. Contoh ada seorang datang rumah kita, merompak kita. Kita tak nak bagi ni, dia nak rompak kita punya harta, botol contoh. Lepas tu dia nak pukul kita mempertahankan diri, dia ambil parang, dia tetak kepala kita dan kita meninggal dunia. Mempertahankan harta kita, maka kita termasuk orang yang mati syahid. Mati syahid husnul khatimah. Bagaimana pula kalau orang yang tetak kita tu orang Islam, kita mati syahid juga tak? Perompak tu Islam, dia tetak kita Islam ni, dia tetak kita. Dia Islam, kita Islam, dia tetak kita dan kita mati. Adakah kita dikira sebagai mati syahid? Walaupun di Islam, kita Islam, dikira kita mati syahid lah. Walaupun ada dalam hadis Nabi bagi tahu ada dua orang ni, dia saling berbunuh-bunuh, dua-dua masuk neraka. Tapi hadis tu tak termasuk dalam kategori ni lah. Sebab dalam kategori ni kita sedang mempertahankan harta kita. Tapi kalau boleh lagi-lagilah, sebab kita banyak lagi tanggungjawab, dah jaga anak lagi apa semua kan. Tapi kalau kata kita ni memang berani,
Lawan lah. Seterusnya yang terakhir adalah meninggal dunia dalam keadaan sedang melaksanakan amal soleh. Dia tengah melakukan amalan soleh. Contoh, dia tengah berpuasa, tengah berpuasa meninggal dunia. Jadi Nabi SAW kata dia antara orang yang mendapat syurga dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tengah-tengah kuliah duha meninggal dunia, husnul khatimah. InsyaAllah kita doakan lah. Kita doakan. Tengah-tengah jadi imam masjid meninggal dunia, dikira husnul khatimah. Apa-apa amalan soleh. Tengah mengajar dekat sekolah, cikgu ABC, meninggal dunia, husnul khatimah. Sebab dia tengah melakukan amalan soleh. Apa lagi? Tengah cikgu memasak, tengah-tengah mengajar memasak ke orang, meninggal dunia, husnul khatimah. Sebab tu saya kata Allah ni memang penyayang kat kita. Dia akan bagi pelbagai cara untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi bagi tahu ada sekumpulan tawanan perang. Dan ada seorang perempuan tu, dia nampak ada budak kelaparan. Budak dalam tawanan perang ni kelaparan, menangis-nangis. Dia nak susu. Bukan anak dia, dia pergi ambil anak tu dan dia susukan budak tadi tu. Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, kau tengok perempuan tadi tu betapa kasihnya dia kepada orang budak yang dia tak kenal. Kasih sayang Allah 70 kali ganda dia, kasihnya dia lebih daripada perempuan tadi tu. Maksudnya kasih sayang Allah ni lagi tinggi daripada manusia. Sebab tu saya kata Allah ni memberikan pelbagai cara. Jadi kita lah berusaha melakukan apa-apa amalan secara istiqamah, insya-Allah. Pun sama mati syahid. Tapi dia tak masuk ke dalam ni. Mati terbakar pun mati syahid. InsyaAllah. Jadi macam mana kita nak supaya Allah bagi kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Dalam artikel dia bagi tahu selepas doa dan semasa selepas antara waktu azan hingga waktu nak azan iqamah nak solat, doalah kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Sebab apa? Selepas azan sampai iqamah, sebab itu adalah waktu mustajab doa. Bila lagi waktu mustajab doa? Selepas solat. Selepas solat waktu mustajab doa. Bila lagi mustajab doa? Sewaktu hujan turun, langit terbuka. Lagi bila lagi? Semasa kita tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun waktu mustajab kita berdoa. Kalau nak doa dalam bahasa Melayu dalam hatilah. Jangan pula berdoa bahasa Melayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah habis semua. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Tak boleh lah. Tapi kalau baca dalam bahasa Arab boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan yang slow lah. Janganlah sampai orang sebelah-sebelah dengar. Jadi kita doa selalu kepada Allah setiap kali waktu solat dan setiap kali sebelum iqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah, insya-Allah. Baik. Sebelum saya nak pergi tajuk ni, saya nak share sikit lah. Sebab ramai tak tahu apa dia rukun qalbi. Rukun qalbi. Apa dia rukun qauli? Silap, rukun qauli. Rukun qauli. Ni saya minta ibu-ibu share dekat family juga lah. Sebab kalau kita semayang, walaupun dekat masjid kat surau, kita dengar lelaki-lelaki kat sebelah ni, diorang macam tak tahu rukun qauli. Rukun qauli dalam solat ni, rukun yang perlu kita ungkapkan, keluar buka mulut sampai sekitar dengar telinga kita. Apa dia rukun qauli? Kalau macam kita solat, kita angkat takbir, itu semua akan buat lah. Kita rukuk semua, rukuk, i'tidal semua, i'tidal. Tapi rukun qauli ni, saya tengok ramai orang yang tak buat. Even orang lelaki selalu datang solat kat surau masjid. Rukun qauli ni adalah Allahu Akbar. Yang pertama, takbiratul ihram. Kalau perasan orang kat masjid, tak tahu dia baca kat hati ke apa, tapi kita nak tegur pun macam tak kena juga kan. Yang pertama rukun qauli, takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Lepas tu selawat dalam tahiyat tadi tu. Okey, itu semua kena baca kuat tu. Kena bagi dengar telinga kita. Yang terakhir salam yang pertama.
Jadi minta bagi tahu dekat anak-anak, dekat suami-suami, bila solat 5 benda ni kena baca kuat. Kena sekadar dengar telinga kita. Tapi jangan kita melampau pula. Allahu Akbar kan. Imam lagi kuat pada imam. Tak boleh lah. Lepas tu Al-Fatihah. Al-Fatihah kena baca sekadar dengar telinga kan. Sekadar dengar telinga. Jangan pula kita mengganggu orang sebelah. Dengan bawang-bawang apa semua, kita mengganggu orang sebelah pula kan. Baca sekadar didengar oleh telinga kita. Seterusnya tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatuh salawatun thayyibatu lillah sampai habis. Sekadar didengar oleh telinga kita. Lepas tu Assalamualaikum, tu yang selawat tadi tu. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kena baca kuat. Okey, bagi salam dekat mana yang nak kena toleh? Yalah, kena kanan. Bila kita nak kena toleh ke kanan? Assalamualaikum. Kum betul. Bagi salam dalam mazhab Syafi'i, Assalamualaikum warahmatullahi, macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi pergi ke kiri ataupun ke kanan. Al-Fatihah tu pun satu rukun juga. Kalau salah Al-Fatihah, solat kita tidak sah. Jadi ibu-ibu yang rajin pergi kuliah duha ni, bagi tahu dekat suami-suami, dekat anak-anak, carilah guru-guru yang faqih, yang betul-betul hafiz membaca Al-Fatihah. Betulkan bacaan Al-Fatihah. Sebab ada yang baca Alham tu dia jadi ha bulat, bukan ha tu kan. Kalau kita sujud imam tu, Allah, imam baca salah. Kalau imam baca salah, kita boleh mufarakah lah. Kita mufarakah lah. Sebab rukun solat Al-Fatihah, kalau imam baca Al-Fatihah salah, kita boleh mufarakah imam lah. Mufarakah imam. Saya baru ni saya solat dekat area Adengkil. Tak tahu lah, bagi saya kelakar lah benda tu. Saya kebetulan saya solat jamaah. Ada satu dia letak makmum kat depan tu, imam dengan makmum. Dia semayang, solat. Solat, saya dah habis semayang ni. Saya dah rakaat yang terakhir nak bagi salam. Saya tengok tiba-tiba orang yang berjemaah tadi tu, imam tiba-tiba keluar. Imam tiba-tiba keluar. Yang makmum kat belakang ni tengah sujud. Semua tengah sujud. Saya bagi salam. Lepas tu saya pun zikir semua, baca doa. Lama betul doa ni sujud, tak bangun-bangun ni, tak sedar ke apa. Saya rasa ada lebih kurang satu rakaat solat. Dia orang sujud tu. Lepas tu ada seorang, saya macam nak tolong kan, tiba-tiba ada seorang berada kat tepi tu. Dia Allahu Akbar. Dia tak masuk dalam jemaah pun, tapi dia luar. Allahu Akbar, baru dah dia bangun. Dia bangun tengok tak ada imam. Saya tak pasti, tapi saya bagi salam tengok imam tu, tiba-tiba dia keluar cabut. Cakap imam pergi mana? Lepas tu tiba dia orang sujud, lama sujud. Dah lah jemaah tu panjang tau. Pasal ada seorang orang luar, dia bersolat, Allahu Akbar, bangun. Lepas tu dia orang macam lama. Betul, ada yang mufarakah, ada yang solat sendiri macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila jadi imam, dia pun nak kena faham juga fiqah imam tu. Bila dah terbantal tu, imam memang kena bagi tahu dekat makmum belakang. Bagi tu macam ni, sekadarnya cakap, aku terbantal ni. Sekadar tu cukup. Orang belakang, bagi tahu orang belakang. Ataupun ada dalam kitab fiqah bagi tahu, imam tu boleh je Allahu Akbar, bangun dan dia terus pergi. Maksudnya janganlah sidai orang tu sujud lama. Saya tengok tu macam, ini yalah, benda-benda macam ni orang mungkin tak faham ke apa kan. Imam tu pun satu hal tu, main keluar, saya macam tak boleh fikir macam mana dia main tinggalkan makmum macam tu kan. Kalau dalam keadaan macam tu, saya share je lah supaya ibu-ibu boleh cerita dengan anak-anak lelaki, anak-anak suami-suami kat rumah. Kalau dalam keadaan macam tu, kalau kata contoh dia dah bantal masa sujud, dia bagi tahu, aku dah terbantal jadi imam. Orang yang belakang tu tak kisah mana-mana pun boleh ganti jadi imam. Dia bukannya kata belakang tu yang betul-betul belakang, tak kisah pun. Siapa-siapa yang rasa dia confident, dia jadi imam. Apa yang dia kena buat, dia kena sebutlah Allahu Akbar, walaupun dia tak ke depan lagi. Jangan pula masa orang cakap, aku terkentut ni, aku terbatas wuduk. Kita dalam keadaan sujud tadi tu nampak gatak ke depan. Sebab kita jadi imam kena ke depan. Jangan macam tu pula. Sebab saya pernah jadi masa time sekolah menengah dulu,
budak-budak kan. Imam terbatal, Bilal belakang pergi lompat ke depan. Tapi masa tu tak tahu kan. Lepas tu sepatutnya orang belakang tu yang ganti imam sebutlah Allahu Akbar dan bangun gantikan imam tadi. Sama juga kalau imam terbatal dalam keadaan rukuk, dia tak perlu ke depan, cuma sebut Allahu Akbar. Lepas tu bola, bila dah boleh selesa untuk berdiri, bola ke depan. Kalau perempuan lagi senang, perempuan sikit je, tak perlu pun macam lelaki punya step tu. Perempuan satu langkah dah cukup jadi imam dah. Saya cerita lah sebab perempuan pun ada jemaah juga kan, kadang-kadang. Kalau tu dua keadaan yang tu lah, yang rare lah. Kalau macam dalam keadaan berdiri tu, mungkin kita boleh tengok macam mana kan. Yang lain-lain tu tak ada lah kot. Ustaz nak tanya kalau kita berimamkan RNR selalu berlaku lah, macam kita nak sembahyang berimam, tapi imam tu buat sembahyang sembahyang yang biasa jamak. Macam mana kita nak menganggap dia penuh, sembahyang penuh lah. Tapi bila dia sampai rakaat terakhir dia bagi salam, tapi kita nak buat kita sambung terus ke? Sambung terus bangun. Kita boleh. Terus bangun. Tapi niat kita berjemaah. Boleh, jemaah tu boleh. Dia macam ni dalam mazhab Syafi'i kata orang jamak tak boleh berimamkan dengan orang yang sembahyang tamam. Orang yang sembahyang jamak qasar lah, jamak qasar, dia tak boleh imam dengan orang yang sembahyang sempurna 4 rakaat ke, dia tak boleh. Tapi kalau orang jamak sembahyang macam mana? Orang jamak tak boleh sembahyang dengan orang tamam. Orang jamak tak boleh sembahyang tamam. Orang jamak tak boleh sembahyang tamam. Tapi orang tamam boleh sembahyang, boleh berimam ke orang jamak, tapi dia sambung je lah. Sekali. Saya pun confuse je. Orang sembahyang jamak qasar, kita tak boleh berimamkan dengan orang sembahyang penuh. Jamak qasar, kalau kita sembahyang jamak qasar, kita tak boleh imam dengan orang yang sembahyang penuh 4 rakaat tu, sebab kita kan nak qasar. Tapi orang yang jamak qasar ni, dia boleh imamkan orang sembahyang tamam. Tapi lepas dia bagi salam, orang tamam tadi tu bangun lah. Bangun kan, sambunglah lagi 2 rakaat ataupun 1 lagi rakaat ke apa benda kan. Faham boleh? Faham tak? Pening Saya faham ke tu nak cerita tak kerti tu. Macam ni, kalau kita sembahyang jamak, kita pergi ke tempat tu, masjid. Okey. Kata nak ke Kelantan kan, pergi masjid. Bulan tu waktu asar. Kita ni nak jamak sebab kita dah sampai destinasi kita. Betul. Tapi imam tu dia main penuh. Kita ni boleh ikut dia tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh ikut. Tak boleh. Kita seorang-seorang. Tapi sayang yang jemaah ni. Kalau sayang sembahyang jemaah penuh. Sembahyang jemaah penuh. Macam tu lah. Lepas tu kita tak tahu yang imam tu kata masjid. Kalau RNR kan ada orang buat macam tu. Tapi orang tu sembahyang jamak. Kita ikut dia terus boleh. Sebab kita tak tahu niat imam tu. Boleh, tak ada masalah pun. Jadi mana kita penuh ke atau kita jamak juga? Kalau kita niat jamak, kita kena jamak. Boleh ikutkan dia. Terus itu dalam situasi tak tahu kan? Kalau tahu tak boleh kan? Syafi'i kata kita jamak tak boleh dengan sembahyang sembahyang sempurna. Tapi lebih baik buat sendirilah, ataupun kita cari kita punya sesama kita yang tengah jamak qasar. Boleh? Tu pun boleh juga. Tu pun boleh juga. Maksudnya rakaat pertama tu kita tak qasar lah. Boleh, tu boleh juga. Itu boleh. Tapi itulah kita diberi kelebihan untuk qasar, untuk pendekkan solat baik kita pendekkan solat. Itulah. Saya sebenarnya nak pergi bab puasa ni, tapi tak masuk-masuk dari tadi ni. Dan nak habis pula. Intro dulu Baik. Boleh sikit kita pergi, sebab kan kita tak lama lagi. Kalau saya pergi sembahyang Jumaat lagi 70
76 hari nak Ramadan. Betul? Tu semalam lah. Hari ni berkurang lagi lah, 75 hari. Baik, puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah mengikut Asy-Sya'rawi. Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Baginda wafat pada tahun 11 Hijrah. 8 bulan sebanyak 29 hari dan 1 bulan segenap 30 hari. Ada pendapat mengatakan bahawa 2 kali dan 5 kali secara penuh. Istilah Ramadan ini bermaksud panas terik. Panas terik. Ramadan, ada juga ulama menyatakan bahawa maksud Ramadan adalah bulan untuk membakar segala dosa-dosa yang dilakukan. Ramadan ni maksudnya panas. Dan ada ulama kata Ramadan ni maksud membakar semua dosa-dosa yang dilakukan. Puasa adalah menahan diri daripada makan dan minum dan serta segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Seperti apa perkara yang membatalkan puasa? Sengaja muntah. Apa lagi? Berjima. Apa lagi? Segala yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar, subuh sehingga tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Nanti dalam buku ni saya akan cerita pasal kalau kita ambil vaksin boleh ke tak masa puasa. Contoh, kita sakit gigi bersangatan, boleh tak kita nak cabut gigi masa waktu puasa? Kita nak tampal gigi boleh tak masa waktu puasa? Tapi kita bagi intro dulu lah sebelum kita sampai ke bab-bab tadi tu. Okey, kenapakah perempuan yang sedang haid tidak boleh berpuasa? Dalam kitab Asbah wa Nazair menyatakan bahawa perempuan haid tidak boleh berpuasa adalah kerana untuk bersifat perintah syarak, menunjukkan kita bahawa hamba Allah, kita sebagai hamba Allah boleh ikut saja apa yang Allah suruh. Dan hanya Allah saja yang mengetahui tentang kenapa wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Maksudnya tak ada sebab apa-apa pun, tapi sebab perintah Allah, itu saja. Perempuan yang haid tak boleh puasa sebab perintah Allah. Dan bila kita ikut tu, kita samalah pahala dengan orang puasa tadi tu, sebab kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Special lah untuk orang perempuan. Senang sikit, lelaki nak makan sedap-sedap masa tentu boleh makan kan. Baik, sekiranya seseorang berpuasa dan mempunyai jemputan, apakah perlu membatalkan puasa atau tidak? Jika seseorang yang berpuasa sunat dijemput ke satu majlis perkahwinan atau kenduri doa selamat atau apa-apa kerajaan, maka adalah lebih afdal untuk dia berbuka dan memakan hidangan. Kalau puasa sunat, kita lebih baik makan hidangan yang orang hidangkan tadi. Tapi kalau puasa wajib, cari pasal. Cari pasal lah. Okey, kalau puasa wajib tidak boleh buka puasa. Dan kalau kata dia makan waktu tu, dia kena qada kan berpuasa. Okey. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah dibolehkan untuk merontan kanak-kanak yang tidak berpuasa jika umurnya telah melebihi 10 tahun. Jika bawah 10 tahun adalah dengan kaedah melatih anak tersebut untuk berpuasa.